warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وضائف اللهم أجورنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita sambung kembali pengajian kita daripada kitab Hasyiah Asy-Syarqawi 'alal Hudhudi. Jadi kita berhenti semalam pada qauluhu biwasitati. Ini berkait dengan ta'rif hukum adat. Dengan ta'rif hukum adat, kata syarih rahimahullah, wal hukmul adiyyu wa itsbatur rabti baina amrin wa amrin wujudan aw adaman biwasitati takrari ma'a sihhati takhallufi. Iaitu hukum adat ialah mengisbatkan hubungan antara satu perkara dengan perkara yang lain dari segi ada dan ataupun tiada dengan perantaraan berulang-ulang. Biwasitati takrar. Takrar. Jadi takrar ni taf'al. Ini kena ingatlah. Biasa yang orang kadang-kadang sebut tikrar. La, hadha laisa bisahih. Ya, karrara yukarriru, fa'ala yufa'ilu, taf'ilan wa taf'ilah, kan? Jadi karrara yukarriru takriran, takrir, dan takrar, fa'ala yufa'ilu taf'ilan wa taf'ilah. Jadi ikut masdarnya ialah takrar. Takrar. Dia ada beberapa lafaz saja yang ta itu berbaris bawah. Tilqa'a tibyanan. Tilqa'a tibyanan. Antaranya lah. Adapun yang lain ialah dibaca dengan ta berbaris atas. Biwasitati at-takrar. Dengan perantaraan berulang-ulang. Ma'a sihhati takhallufi. Beserta sah menyalahi. Wa adami ta'thiri ahadihima, dan tidak memberi kesan salah satunya fil akhari albattata, pada yang lain secara langsung. Okey. Jadi penting dalam bahasa Arab ni kita kena dhabit bacaan betul-betul lah. Terutamanya daripada guru-guru yang mutqin, kita kena dhabit, ataupun kita kembali kepada ma'ajim dan juga qawamis, kepada mu'jam dan qamus, supaya sebutan kita tu biar betul. Lazimlah betul supaya kita sebut tu dengan keadaan betul. Okey, kita sampai kepada kalam Muhashyi rahimahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Okey, sekarang Muhashyi kata qauluhu biwasitati. Kata syarih dengan perantaraan. Okay. Biwasitati tu, ba tu haraf jar, dia ada tempat ta'alluq. Ba itu muta'allikun, berta'alluq. Dia berta'alluq muta'allikun bi isbat, dengan kalimah isbat. Masdar isbat tu lah pada awal ta'rif. Isbatur rabti baina amrin wa amrin. Bi, jadi biwasitati isbatun biwasitah. Mengisbatkan dengan perantaraan. Jadi muta'allikun bi isbati ila akhirih. Takdirnya macam mana? Ai innama jaa hadzal isbatu awin nafyu biwasitatin. Hanya senya datang isbat atau penafian ini dengan perantaraan. Perantaraan tu apa? Wahiyat takarruru.
iaitu berulang-ulang. Perantaraan yakni berulang-ulang. Maka biwasitatin hiya takarruru. Kalau orang biasa faham dah lah. Idhafat biwasitati takrar. Idhafat dipanggil idhafah lil bayan. Idhafat tujuan untuk menerang dan untuk memberi penerangan dan juga penjelasan. Isbat itu berlaku dengan perantaraan. Perantara itu apa? Perantara itu ialah berulang-ulang. Maka dipanggil idhafah lil bayan. Fal idhafatu lil bayani. Idhafah itu lil bayan. Okey, selesai. Wa aqallu. Kalau tanya pula idhafah lil bayan dengan idhafah bayaniyah itu sama ke tak? Qila mutaradifan. Wa hunaka qaul bi annahu bainahuma umumun wa khusus. Tak, antaranya hubungan umum khusus. Idhafah lil bayan dengan idhafah bayaniyah. Itu kita pernah sebut sebelum ni dalam bacaan kitab-kitab lain lah. Ala kulli hal, makna atau bila kita terjemahkan idhafah lil bayan tu menjadi makna biwasitati takrar, dengan perantara, yakni perantara tu apa? Ialah berulang-ulang. Habis. Wa aqallu ma yahsulu bihi takarruru. Dan sekurang-kurang yang terhasil dengannya berulang-ulang. Takarrur. Takarrur fa'il bagi yahsulu. Apa dia? Aqallu ma yahsulu bihi takarruru wuku'u, khabar bagi aqallu. Wuku'u syai'i marrataini. Berlaku satu perkara tu dua kali. Jadi berulang paling kurang dalam masalah ini ialah dua kali. Berlaku dua kali kira dah berulang dah. Nampak? Jadi masalah mengisbatkan berulang itu. Kalau macam hid kan cukup dengan sekali kan? Hid cukup dengan sekali dah kira beradat dah. Dalam masalah ini hukum adat di sini tak dapat tidak mesti berulang dua kali dan lebih. Sebab itu dia kata sekurang-kurang ma yahsulu bihi takarruru wuku'u syai'i marratain. Berlaku satu perkara itu dua kali. Kemudian faham daripada situ. Faham daripada situ. Orang panggil fa ni fa tafri' lah. Maka faham daripada situ fa illam yaqa al-amru wa fa illam yaqa illa al-amru pula. Fa illam yaqa illa fa illam yaqa illa marratan wahidatan, ay fa illam yaqa'u syai'u illa marratan wahidatan, kalau tidak berlaku perkara itu kecuali sekali saja, falaisa bi'adiyyin, tidak panggil hukum adat. Bukan hukum adat. Ini perbahasan dalam ilmu kalam lah, dalam fiqh dah ataupun berkaitan hid itu lain lah. Sebab itu medan yang berbeza ni mustalah kadang-kadang ada perbezaan sikit. Sebab itu kadang-kadang bila kita dapat satu ilmu, kita belajar satu mustalah dalam satu ilmu, kita jangan senang-senang nak qiyas pada ilmu lain. Kadang-kadang kalau kita ni syarah, bahagian syarah sedap kita syarah kan. Sebab apa? Sebab kita dah pernah dengar istilah ni. Tapi istilah tersebut dalam medan ilmu tersebut. Tapi kita pergi faham Melaka. Jadi panjang syarah tapi tak kena syarah tu. Sebab itu bab mustalah ini kena berhati-hati dalam kita nak mengkaitkan ataupun nak menafsirkan pada ilmu-ilmu yang berbeza. Sebab kadang-kadang ada berbeza antara mustalah yang digunakan pada ilmu tersebut dengan ilmu yang satu lagi. Jadi sebaik-baiknya baik kita diam daripada kita syarah dengan keadaan kita panggil goreng lah. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Habis. Kemudian falaisa bi'adi, maka tidak dipanggil hukum adat. Wa innama, hanya sahaja huwa dakhilun fil hukmil aqli. Dia itu termasuk dalam hukum akal al-jaizi, hukum akal yang jaiz. Okey. Boleh maka dia termasuk dalam, kalau berlaku sekali je itu termasuk dalam hukum akal yang harus, maknanya harus berlaku begitu. Kemudian dia bincang berkaitan dengan berulang-ulang itu pula. Wa kaunut takarruri, dan keadaan berulang itu mustanidan li hukmin, disandarkan
kepada hukum mus sekejap tengok molek ni. Wa kaunu at-takarruri mustanadal hukmi. Baca dengan idhafah. Ada tak cetakan yang buat jarak jauh? Sebab boleh baca banyak tu. Mustanidan li hukmin. Ataupun kita baca dengan mustanidan li hukmin, makna dia ada harah jar li hukmin. Ataupun mustanadal hukmi. Mustanadal hukmi. Mustanad iaitu sandaran bagi hukum. Nampaknya macam mustanadal hukmi tu. Siapa yang ada cetakan yang lebih jelas tu cetakan baru dah. Cetakan baru tengok dia jarak dah antara mustanad dengan al-hukmi. Adakah alih tu alih mustanada atau mustanidan li hukmin, ataupun mustanad satu perkataan, al-hukmi satu perkataan. Okey. Tapi yang lebih jelas di sini kita letakkan dia sebagai mustanadal hukmi lah. Dan keadaan berulang itu mustanadal hukmi. Tempat sandaran bagi hukum. Tidakkah hukum adat itu disandarkan kepada berulang? Mustanad bagi hukum. Kan hukum akal, hukum adat sandaran dia apa? Mustanad hukum ai al-hukmul adi yastanidu ila takarruri. Dia bersandar kepada berulang-ulang. Jadi sebab itu kalau mustanid pun boleh juga, cuma nampak sini dia lebih kepada nak menyatakan bahawa kaunut takarruri itu, keadaan berulang-ulang tu mustanadal hukmi, ialah sandaran pada hukum, yakni hukum adat. Keadaan itu a'ammu. Tak boleh baca a'ammu lah. Betul lah. Wa kaunu at-takarruri mustanad a'ammu lah, khabar bagi kaunu. Wa kaunu at-takarruri mustanadal hukmi a'ammu, lebih umum min an yakuna 'ala al-hakimi nafsihi, daripada bahawa adalah ia itu di atas hakim, atas orang yang menghukumkan dia sendiri hakim tu sendiri, au 'ala ghairihi au 'ala ghairil hakim, ataupun di atas selain daripada hakim yang menghukumkan tu. Jadi bila kata sandaran hukum tu pada adat, itu umum. Makna tak mesti adat itu di sisi orang yang menghukum saja. Boleh juga adat itu di sisi selain daripada orang yang menghukum. Nampak tak? Itu nak khabar tu. Dia kata keadaan bila kita kata berulang-ulang itu sandaran kepada hukum, dia menjadi sandaran kepada hukum, itu umum lagi. Tak kira lah sama ada yang menghukum tu kembali pada yang menghukum tu sendiri ataupun selain daripada hakim. Mimman, daripada apa? Mimman yuqalliduhu fi dhalika, dari kalangan orang yang bertaklid, yang mengikut akan hakim pada demikian itu. Bukan mesti orang yang menghukum tu sendiri, orang lain yang ikut dia pun sama juga. Contoh, ka hukmil wahidi, seperti menghukum kita salah seorang, wahidin ka hukmil wahidi minna, seumpama menghukum salah seorang daripada kita hukum apa? Bi anna syurba as-sakanjabin, bahawa minum as-sakanjabin. Sakanjabin ni perubatan minuman yang campuran masam dan juga manis, yang biasa dibuat dengan madu dan juga cuka. Jadi itu nama sakanjabin lah. Sakanjabin iaitu bahan campuran daripada madu dan juga cuka yang masam. Jadi itu di sisi tibbul arabi ataupun tib yang bangsa Arab ni, memang dia ada faedah dia. Sebagaimana hukum salah seorang daripada kita bahawa meminum sakanjabin musakkinun lis-safra, boleh meredakan, mentaskin makna memulihkan, meredakan safra, bagi penyakit kuning. Boleh meredakan bagi safra, penyakit kuning. Safra ni kembali kepada, ni istilah tib dalam perubatan Arab,
dia ada uh, al-balgham, unsur-unsur kuning, ada unsur-unsur merah, apa tak? Unsur-unsur basah, kering dan seumpamanya. Jadi itu menghilangkan akan safra, penyakit kuning. Ini pandangan kita itu hukmil wahidi minna taqlidan lil atibba, kerana kita taklid, kita bersandarkan kepada perkataan al atibba, para tabib, doktor-doktor. Jadi adakah kita sendiri yang menghukum? Hakim tu siapa? Hakim bukan kita. Nampak tak? Tapi kita ikut cakap-cakap tabib-tabib. Ada bomo-bomo. Bomo, orang kata ni bomo ni doktor lah tak? Jadi mengikut kepada taklid kepada perkataan doktor. Mereka kata gitu. Jadi hukum adat juga tu. Masa tak mesti hakim. Kalau ikut hakim ni tabib tu sendiri. Tapi orang yang percaya kepada hakim pun boleh. Umum, sebab dia kata tu sandaran kepada hukum adat itu ialah berulang-ulang. Taqlidan lil atibba, kerana mengikut dan taklid kepada para doktor. Kenapa itu? Litakarrurihi, kerana berulang-ulangnya alaihim, ke atas doktor. Doktor maklum dah. Kalau orang sakit gini, wisakan jabi boleh baiklah. Nampak tak? Sakit demam, dia berat, unsur badan dia ni, dia beri sakit. Sakit seumpama demam dan seumpamanya, beri minum sakan jabin. Okay. Habis. Qauluhu ma'asihati. Kata Muhasyi, perkataan syarih ma'asihati berserta sah. Berserta sah ai jawazi, berserta harus at-takhallufi, harus menyalahi. Ai ma'a kauni takhallufi, iaitu berserta keadaan menyalahi takhallufi rabti, menyalahi perkaitan itu jaizan, ma'a kauni takhallufi rabti jaizan aklan, harus pada akal. Jadi hukum adat ini kaitan satu perkara dengan perkara yang lain, tapi boleh menyalahi kaitan itu, boleh menyalahi pada akal, harus pada akal menyalahinya. Maka fayasihu aklan, maka sah pada akal ta'akhuru. Ta'akhuru. Ta'akhuru ke? Ada nuskhah yang berbeza tak? Siapa ada nuskhah beza beritahu. Maka harus pada akal ta'akhurul ihraqi anin nar. Harus pada akal lewatnya ataupun menyalahi kebakaran itu daripada api. Ta'akhur makna kelewatan. Dapat tak? Kelewatan ataupun tidak adanya kebakaran itu daripada api. Masalah sebagai contoh. Makna api ada, tapi tak mari terbakar. Terbakar al-ihraq itu tidak datang. Ta'akhur. Kalau ada nuskhah lain boleh tolong tu. Ta'akhur ke? Kalau dia buat takhalluf lagi sedap tak? Kalau dia buat takhalluf. Tapi dari segi tulisan tu payah juga ni takhalluf. Takhallafa. Tapi maklum je, sah je bila kita kata terlewatnya kebakaran daripada api. Api ada tapi tak bakar lagi. Boleh je. Okey. Masalan, sebagai contohnya. Okey. Wahadha, dan ini, wama ba'dahu, dan selepas daripadanya, laisa. Ini tidaklah kedua-duanya ini min tatimmati ta'rif. Dia bukan daripada penyempurnaan ta'rif. Jadi ikutnya dia tak termasuk dalam ta'rif lah. Dia bukan penyempurnaan ta'rif. Dia bukan dalam ta'rif. Laisa min tatimmati ta'rif. Bukan daripada penyempurnaan ta'rif, bukan daripada diri ta'rif itu. Cuma dibuat datang sebab apa? Bal innama zakarahuma, bahkan hanya syarih menyebut keduanya liyunabbiha, untuk memberi peringatan, ala anna hadzal rabta, bahawa ikatan ini, nisbah dan perkaitan ini,
alladhi hasala fil hukmil adi, yang terhasil pada hukum adat. Rabtu ini anna hadha rabta rabtu iqtiranin. Rabtu iqtiranin, hanya senya dia itu ikatan iqtiran, perkaitan penyertaan, wadalalatin ju'liyah ataupun ja'liyah, dan dalalah ja'liyah. Dalalah semata-mata dalalah, kita kata penunjuk ataupun apa nama ni, rabtu iqtiran, ikatan menyertai, dan dalalah ja'liyah, dalalah yang dibuat, dalalah yang dijadikan sahaja. Jadi sebab apa dia sebut ni? Nak cerita apa? Nak cerita biwa ma'asihati takhalluf ni dengan adami ta'thir ahadihima ni. Tak. Hak ni sebenarnya bukan termasuk dalam diri takrif. Dia bukan min tatimati takrif. Tapi musannif buat datang juga sebab apa? Untuk memberi peringatan bahawa ikatan dan nisbah yang hasil pada hukum adat itu semata-mata rabtu iqtiran, ikatan menyertai saja, dan juga dalalah menunjuk yang ja'li yang hanya dibuat. Tak? Hak ni menunjuk atas ni, amrin menunjuk atas amrin. Tak? Maka itu dalalah ja'liyah sahaja. La rabtu luzumin, dia bukan ikatan luzum, lazim melazimi. La rabtu luzumin aqli. La rabtu luzumin aqliyin, bukan ikatan lazim akal. Kalau ikatan lazim akal ni benda yang tak sah pada akal menyalahi. Perkara yang talazum aqliyan ma la yasihu takhallufuhu, benda yang tidak sah menyalahi. Sekarang ni hukum adat dia benda yang sah menyalahi. Maka untuk memberi peringatan bahawa kita ingat bahawa ikatan ni sebenarnya bukan ikatan pada akal. Dia hanya dalalah ja'liyah ataupun ju'liyah dan rabtu iqtiran sahaja. Okey. Habis. Lagi dia kata la rabtu luzumin aqli wala rabtu ta'thirin min ahadihima fil akhar, dan bukanlah ikatan perkaitan memberi kesan salah satunya pada hak lain. Bukan. Ini di sisi ahli sunnah. Maknanya satu perkara amrin, rab ithbatu rabti baina amrin wa amrin, itu dia tidak ada ta'thir salah satu pada yang lain. Bukan amrin itu memberi kesan pada hak lain ataupun sebaliknya, tidak. Dia tidak ada yang memberi kesan kecuali Allah Subhanahu Wa Taala saja. Jadi dikait jugalah supaya jangan lari daripada akidah ahli sunnah wal jemaah. Jadi perbahasan berkaitan takrif itu dalam konteks semata-mata takrif. Jadi kan itu dibawa datang belakang tu supaya kita jangan tersalah lah. Kayak gini, ingat ke perkaitan tu yang memberi kesan. Ada ataupun berlaziman itu berlaziman pada akal, tidak. Sebab itu didatangkan dengan dua jumlah yang belakang tersebut. Habis. Khilafan, ini hal keadaan apa nama ni, menyebut itu menyalahi. Khilafan liman i'taqada dzalika, bagi orang yang berpandangan sedemikian. Ini menyalahi orang yang pandangan ni sebenarnya di kalangan Mu'tazilah. Nampak tak? Di kalangan Mu'tazilah dia kata tak lazim akal lah. Maka faqauluhu ma'a sihhati takhallufi, maka perkataan syarih dengan sah menyalahi itu ai wa amma, iaitu wa amma idza taqada, adapun jika dia i'tiqadkan adama sihhati takhallufi, bahawa tidak sah menyalahi. Kalau dia i'tiqad tidak sah menyalahi, maknanya tak boleh menyalahi satu tu dengan yang lain. Dia mesti gitu, tak boleh menyalahi. Taswir, apa taswir dia? Idza taqada adama sihhati takhalluf. Taswir adama sihhati takhalluf bi an i'taqada al-mulazamata, dengan bahawa dia i'tiqad berlaziman aqliyata. Bi an i'taqada al-mulazamata al-aqliyata, bahawa berlaziman itu berlaziman pada akal, berlaziman yang nisbah akliyah, yang tak boleh bercanggah dan tidak boleh bersalahan sekali, tak boleh.
bainal asbabil adiyah, di antara sebab-sebab yang beradat, wal musabbabatiha, dan musabbabnya. Maka orang yang iktikad bahawa berlaziman pada akal yang tidak boleh bersalahan antara sebab dan juga musabbab yang berlaku pada adat, fahuwa fasiqun, maka orang itu fasik. Nampak tak? Seperti mana sebahagian daripada i'tikad orang-orang Mu'tazilah lah, yang menyatakan bahawa satu perkara adat, sebab dan musabab itu berkait talazum pada akal. Orang itu hukumnya fasik. Dia tidak kufur lagi, fasik. Sebab akhirnya apa? Sebab dia masih menisbahkan berlaku ataupun sumber asal kudrat ataupun penciptaan itu daripada Allah Ta'ala juga. Cuma dia mengisbatkan berlaziman pada akal. Wa hadha li'tiqad, tapi kata muhasyi kita, dan i'tiqad ini bukan ya'ulu ni, ya'ulu bihi. Ya'ulu bihi. Tak ada orang komen tadi Ana suruh tengok tu ta'akhuril ihraq ke apa tu. Tak ada yang ada nuskah berlainan. Ke padang tengok sini je. Tengok live gini je. Tengok kitab hak ni je. Siapa hak ada buka kitab tu tengok. Ini pun kalau ikutnya kena ada waw satu lagi lah. Ya'ulu bihi. Wa hadha li'tiqadu ya'ulu bihi. Ni kalau tak ada waw ni boleh baca yu'aw. Tak boleh tak? Yu'awalu tak boleh tak? Yu'awalu. Ya'lu pula baca. Jadi kalau ikutnya ada waw lagi. Wa hadha li'tiqadu ya'ulu bihi ilal kufri, dan i'tiqad ini boleh membawa kepada kufur. Siapa cuba tengok ni kita berat kemungkinan memang ada gugur waw lah. Siapa ada nuskah yang lebih jelas cuba komen dalam komen kat bawah tu sepatutnya ya'ulu I'tiqad ini dia membawa kepada kufur. Kenapa? Li'annahu, kerana sesungguhnya i'tiqad itu yalzamuhu, melazim akan dia oleh ingkaru kulli ma khalafal adata. Melazimi mengingkari setiap perkara yang menyalahi adat. Sebab bila seorang itu beriktikad berlaziman antara sebab dengan musabab pada akal dengan maksud tak boleh menyalahi. Ini kalau dia iktikadkan pada perkara-perkara yang mukjizat, dia akan ingkar. Sebab apa? Sebab mukjizat tu menyalahi adat. Dah di sisi dia iktikad benda itu bila berlaku adat gini memang akan berlaku begitu. Bila berlaku sebab memang akan berlaku musabab yang sama. Nampak tak? Jadi dia akan boleh membawa kepada mengingkari perkara yang menyalahi adat. Ka mu'jizatir rusuli, seperti mukjizat para rasul-rasul. Wa ihya'il mauta, dan menghidupkan orang-orang yang telah mati. Sebab menghidupkan orang yang telah mati, bila mati macam mana nak hidup? Nampak tak? Jadi benda itu mukhalafah adat itu. Kalau dia pegang dan juga dia ta'mimkan kaedah tersebut, boleh bawa pada kufur lah. Okay. Boleh bawa pada kufur. Illa, kecuali lah, anna lazimal madhabi, bahawa lazim kepada mazhab perkara yang dapat dipaham daripada sesuatu qaul. Mazhab ni makna mazhaba ilaihi, ini qaul sesuatu itu laisa bimadhhabin, dia tidak dianggap mazhab, tidak dianggap qaul bagi orang itu. Ini benda yang penting, tamanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah di sisi jumhur ataupun qaul yang mu'tamad di sisi Ahlussunnah, lazimul madhhab laisa bimadhhab. Lazim bagi satu perkataan itu, ia bukan perkataan orang itu lagi, bukan perkataan tu. Contoh, kita ambil benda senang, hak berlaku lah. Contoh orang kata Allah Ta'ala itu Allah Subhanahu wa Ta'ala istiwa atas arash. Allah Ta'ala istiwa atas arash. Okay. Adakah perkataan kita Allah Ta'ala istiwa atas arash itu melazim Tuhan itu bertempat?
Nampak tak? I'tiqad ahli sunnah wal jamaah Allah Ta'ala istiwa atas arash. Sama je Asy'ariyah Maturidiyah. Semua orang Islam percaya Allah Ta'ala istiwa atas arash. Berarti molek ayat anak istiwa atas arash. Itu ayat. Itu benda sebut balik apa yang Quran sebut. Tsummastawa 'alal arsh. Allah Ta'ala istiwa atas arash. Adakah istiwa atas arash melazimi Allah Ta'ala bertempat? Jawapannya tidak. Allah beristiwa atas arash tidak melazimi Allah bertempat. Jadi lazim daripada isbat istiwa bukan lazim dia. Apa lazim daripada isbat istiwa? Adakah lazim daripada isbat istiwa itu iaitu Allah itu bertempat dan berjihad? Jawapannya tidak lazim. Jawapannya tidak lazim. Jadi sekadar orang kata Allah istiwa atas arash, lazim perkataan dia itu adakah menunjukkan Tuhan bertempat? Tak. Maka tak boleh kita kata, awak tu kata Tuhan bertempat, Tuhan berjihad. Tak lagi. Kecuali dia kata Tuhan duduk ataupun Tuhan bertempat di atas arah. Tuhan ada makan. Hak tu memang, hak tu jelas lah tu. Tapi kalau semata-mata istiwa saja, kita hanya mensabitkan apa yang Quran sabit. Tak, kita mensabitkan apa yang Quran sabit. Tanpa kita takwil dan tanpa kita tafsirkan apa maksud istiwa tu. Serah pada Allah Ta'ala, itu jalanan salah. Maka semata-mata mengisbatkan istiwa Allah atas arash, dia tidak melazimkan kita kata Tuhan bertempat atau Tuhan berjihad. Nampak tak? Jadi perkataan kita mengatakan Allah istiwa itu mazhabah, apa yang kita percaya itu mazhab tu. Lazim kepada itu adakah membawa kepada kita mengisbatkan? Pertama sekali kita kena faham sini. Ini contoh ni. Contoh tu sebab nak ambil sebab apa? Sebab kadang-kadang kita kena faham. Semata-mata orang isbat istiwa Tuhan atas arah itu tidak lazim lagi dia itu mengisbatkan Tuhan bertempat atau Tuhan berjihad. Kecuali dia sorehkan bahawa Tuhan itu bertempat dan berjihad. Ataupun dia nafikan Tuhan tidak bertempat, tidak berjihad. Nampak? Kalau semata-mata dia kata Tuhan istiwa atas arah, ada apa? Ahlan wa sahlan. Ahli sunnah memang kata gitu. Nampak? Takkan kita kata annallah laisa bimustawin ala arsh, itu nafi ayat Quran. Tapi sekarang ni kena teliti ni. Kadang-kadang orang Asy'ariyah kadang-kadang sebahagiannya lah. Cepat-cepat sangat awak kata istiwa atas arah. Ini jihawiyah. Ini mujassimah. Tak lagi. Tengok. Dia kata tu, adakah dia mengisbatkan tempat ataupun mengisbatkan jihad? Kalau dia mengisbatkan tempat dan jihad, ni salah ni. Atau dia menafikan tidak bertempat dan tidak berjihad. Dia kata mustahil Tuhan tak bertempat, mustahil Tuhan tak berjihad. Tu kita tahu dah hak istiwa ni makna hak ni nak tunjuk ke tempat dah. Nampak tak? Ini kena perhati molek. Okey. Sebab itu di sisi ahli sunnah lazimul madhhab laisa bimadhhab. Apa yang orang tu cakap yang kita faham lazim daripadanya, itu tak boleh kita nak kata dia kata lagi. Tidak boleh nak kata dia kata lagi sehinggalah dia kata betul-betul. Nampak tak? Contoh. Bila kita ambil senang. Saya tak makan lagi. Jadi, perkataan itu boleh ihtimal tu. Saya tak makan makna menafikan saya makan. Saya belum makan lagi. Adakah lazim daripada saya kata saya tak makan lagi itu lazim maknanya saya lapar? Tak mesti. Saya hanya kata saya tak makan. Tak mesti saya lapar. Jadi, tak boleh kita nisbahkan, ustaz kata ustaz lapar. Tak, saya tak kata saya lapar, saya kata saya tak makan lagi. Jadi lazim daripada perkataan itu bukan apa yang saya kata. Kecuali lah saya sorehkan lepas tu. Saya tak makan lagi, tapi lapar ni. Nampak tak? Ataupun ada qarinah-qarinah yang dekat. Yang lazim yang sangat dekat. Dia panggil lazim al-qarib. Maka hak tu boleh kita kata perkataannya. Adapun lazim al-ba'id ataupun lazim yang makna jauh itu tak boleh. Al-madhhab, lazimul madhhab, laisa bimadhhab. Boleh, jelas? Okey. Lambat lagi nak habis ni. Nak habis tu mustaseng ni.
Okay, wa qawluhu wa adamu ta'thiri, dan tidak memberi kesan ila akhirih, wa adamu ta'thiri ahadihima fil akhar albatata, itu tidak memberi kesan salah satu dengan lain itu. Ai wa amma idza taqada, adapun jika seorang itu mengiktikadkan at-ta'thira, mengiktikadkan memberi kesan, fataratan bil quwwah, kadang-kadang dengan kekuatan, ai quwwatin bil quwwati auda'aha Allahu fih, dengan kekuatan yang Tuhan letak pada sesuatu tu, wa taratan bil tab'i, dan kadang-kadang dengan tabiat. Ni sekarang ni musannif masuk dah sikit. Secara istitrak, alang-alang disebut secara tidak langsung mazhab yang berkaitan dengan perkara yang menyalahi adat ni. Adapun apabila seorang i'tikadkan ataupun berkaitan dengan taksir ni, taksir sesuatu, makna ni kalau perbincangan ni, apa nama ni, af'alul ibad lah atau af'alul makhluk. Tak, af'al Tuhan dengan af'al makhluk ni, siapa yang memberi kesan. Wa amma idza i'taqada at-ta'thira, adapun jika seorang itu mengiktikadkan memberi kesan, kadang-kadang ada dikata memberi kesan fataratan bil quwwah, dengan kekuatan yang Tuhan jadikan, wa taratan bil tab'i, atau kadang-kadang dengan tabiat sendiri, tabiat semula jadi. Okey. Fa in i'taqada, maka jika diiktikad annal asbabal adiyata, bahawa sebab yang beradat itu tu'athiru bi tab'iha, memberi kesan dengan tabiat dia. Tabiat perkara itulah yang memberi kesan. Ada contoh lain, kita kata tabiat tongkat ali lah yang menyembuhkan penyakit. Tabiat apa lagi? Tabiat obat inilah. Tabiat ni, tabiat dia itu sendiri. Makna kejadian dia sendiri itu, dia yang memberi kesan kepada sembuh dan umpamanya, fahuwa kafirun, maka orang itu kafir. Ingat, ini bukan cakap i'taqada, faman i'taqada, siapa yang i'tiqad. Bukan siapa yang kata. Kalau kata tak ada masalah. Saya sakit lah ni doktor. Ambil ubat ni. Ambil ubat ni sembuh. Tak. Saya sakit perut lah ni. Ni. Telang lah pil cekek taong. Ke apa? Pil cekek taong. Tu pil orang. Tengok. Pil cekek meong. Dah tahulah nak. Pil benda orang ubat sakit perut tu. Apa tak? Saya ni ada masalah ni. Contoh. Jadi nak buat ke mana? Minum akar kayu selesai masalah. Contoh kan. Jadi benda itu bukan bercakap. Bercakap tak ada masalah. Kalau tak bercakap nak macam mana? Nak pergi kedai, pergi jumpa doktor. Doktor kata ni obat ni, pak cik makan lah. Tapi obat ni tak boleh baik sakit. Tak. Obat ni pak cik makan je. Tapi sakit, tapi baik, penyakit pak cik takkan baik ni dengan obat ni. Tak? Dah gitu, pak dak yang makan. Pergi kat kedai. Produk ini tidak dapat menyembuhkan penyakit giang-giang. Kerana yang menyembuhkannya adalah Allah Ta'ala saja. Tak laku itu. Jadi isu berkaitan ni bukan isu bercakap, isu i'tiqad. Ini juga kita kena faham lah. Ada orang mengajilah tinggi, mengaji katanya lah, mengaji akidah sifat 20. Tapi nak cakap pun kata tak boleh, syirik. Jangan cakap itu syirik. Ni bukan masalah cakap ni, masalah i'tiqad. Sebab itu Muhasyi kata faman i'taqada, siapa yang i'tiqad, dia yakin dalam hati bahawa sebab adat itu yang memberi kesan dengan tabiatnya, fahuwa kafirun wal iyad billah. Wa haka ba'dhum, dan telah menghikayatkan sebahagian ulama al-ijma'a, sebahagian ulama dikata ijma', menyatakan ijma' ala kufrihi, atas kufurnya orang yang mengatakan sesuatu itu memberi kesan dengan tabiatnya. Au biquwatin, itu kalau dikata bi tabi'ihi, tu'athiru bi tabi'ihi, au biquwatin, atau pada bi tabi'ihi, atau memberi kesan dengan kekuatan. Makna biquwatin au da'aha Allahu fi, dengan kekuatan yang Tuhan letak pada sesuatu tu, dengan khasiat yang Tuhan jadikan kepada obat tu, dengan vitamin yang Tuhan letak pada buah tu. Itu sama tu. Itu kuwah tu makna kekuatan sama. Khasiat kita sebut, kelebihan
Kalau sesuatu itu memberi kesan dengan kekuatan yang Tuhan letak pada sesuatu, fa fi kufrihi qaulani, pada kufurnya orang itu ada dua pandangan. Ni rasa lepas ni dia akan sebut lagi lah, cuma ni disebut saja atas jalan istitra, sambil-sambil panggil. Wasahihu, qaul yang sahihnya adamu kufrihi, tidak kufur orang i'tikad gitu. Qaul yang sahih muktamadnya orang kata Tokat Ali ni dia ni boleh baik ni, penyakit ni sebab apa? Sebab Tuhan letak khasiat situ. Dah benda yang menyembuhkan, khasiat lah. Tapi khasiat tu Tuhan yang letak situ. Jadi dengan khasiat itulah sembuh penyakit. Tak, dengan khasiat itulah sembuh penyakit. Kalau dia i'tikad gitu, maka orang ini tak kufur lagi. Tapi i'tikad tersebut i'tikad yang menyalahi ahli sunnah. I'tikad bid'ah yang bid'ah dan juga fasik. I'tikad yang boleh menyebabkan orang itu jadi fasik, berdosa lah maksudnya, berdosa saja. Sebab apa tak kufur lagi? Sebab dia yakin khasiat tu Tuhan buat. Itu sebab tak kufur tu. Khasiat tu Tuhan buat juga. Tuhan letak pada tongkat Ali, Tuhan letak pada kacik Fatimah, Tuhan letak pada daun ni. Okey, boleh. Wa hasilu ma qarrarahu al-musannifu, dan hasil apa yang diterangkan oleh musannif fi ba'dhi kutubihi, pada sebahagian kitabnya. Wa hasilu ma qarrarahu al-musannif fi ba'dhi kutubihi. Wa sayati aidan, dan lagi akan datang juga apa hasil dia. Okey. Hasil makna khulasah sini, hasil khulasah. Khulasah apa yang dihuraikan musannif pada sebahagian kitabnya, dan lagi akan datang sebut. Syekh Muhasyir kata aku akan sebut lagi lah. Apa hasilnya? Anna, itu khabar hasil. Anna khabar bagi wa hasilu. Anna man i'taqada, khulasahnya siapa yang i'tiqad annal asbab al-adiyata, asbab pada adat itu tu'athiru, memberi kesan, bitab'iha, dengan tabiatnya, fahuwa kafirun wal iyadu billah, orang itu kafir. Wa haka ba'dhum, dan telah menghikayatkan sebahagian mereka al-ijma'a, akan ijma' ala kufrihi, atas kufurnya orang mengatakan memberi kesan dengan tabiat. Au biquwatin, ataupun dengan kekuatan. Maka fa fi kufrihi qaulan, pada kufurnya dua pandangan. Was sahihu, pandangan yang sahihnya adamu kufrihi, tidak kufurnya. Nampak berulang tak? Betul tak? Kalau ada nuskah berbeza ataupun nuskah Hanan ni macam ulang balik ni, maklum kat mana yang perlu kita, sebab nampak berulang ni. Dan kalau tak, makna kalau betul dah tak apalah, makna dia nak nukil balik lah. Tadi tu disebut secara perkataan secara umum, sekarang ni dia nukil balik qaul musannif Imam Sanusi. Antaranya Imam Sanusi sebut ni dalam kitab dia Syarah Muqaddimat. Fi ba'dhi kutubihi tu, antara kitab yang disebutkan ni, dia bahagikan bab khusus ialah dalam Syarah Muqaddimat dia, Syarah Muqaddimat dia. Okey. Aw i'taqada, atau seorang itu i'tiqad annal mu'aththira, orang yang memberi kesan itu, huwallahu, ialah Allah Ta'ala, wahdahu, semata-mata. Illa, kecuali, illa annahu, dia orang tadi i'taqada al-mulazamata, tapi dia i'tiqad berlazim-laziman, mulazamatal aqliyah, berlazim-laziman pada akal. Dia kata yang memberi kesan itu Allah Ta'ala juga, tapi antara sebab dan musabab itu berlazim pada akal. Annahu i'taqada al-mulazamata al-aqliyata bainahuma, antara dua perkara, sebab dan musabab. Fahadha al-i'tiqadu, maka i'tiqad ini ya'ulu. Sekali lagi cek pada nuskah ini pun rasa ya'ulu, gugur hamzah tu. Ya'ulu boleh membawa bihi dengannya ilal kufri, kepada kufur. Boleh membawa dengan sebab i'tiqad itu kepada kufur. Kenapa? Li'annahu yalzamahu, kerana yalzamuhu, li'annahu yalzamuhu, kerana melazimi akalnya, ingkaru, oleh mengingkari, ma khalafa, apa yang menyalahi adat, melazimikannya oleh mengingkari apa yang menyalahi adat. Jadi apa i'tiqad yang sebenarnya? Wal i'tiqadul haqqu, dan i'tiqad yang sebenar, an ya'taqida, bahawa seorang itu mengiktikadkan
annal mu'athira huwa Allahu, bahawa yang memberi kesan itu Allah Ta'ala sahaja, ma'a imkani, beserta boleh, mungkin, boleh takhalluf, boleh menyalahi. Yang memberi kesan itu ia Allah Ta'ala sahaja, dengan harus menyalahi. Harus menyalahi. Okay. Wa'lam anna qawlahu ma'a sihhati takhallufi la yughni an qawlihi wa adami ta'thiri. Kita berhenti situlah. Ikutnya nak habis ni tapi panjang sangat ni. Jadi untuk kali ini pada hari Jumaat Al-Mubarakah, moga-moga kita selawatlah, banyakkan selawat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Sekadar itu sajalah untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.